Saya memulakan sidang media. Baik-baik nanti petah kena sama nampak kita. Hari ini kalau orang tanya siapa yang buat sidang media, saya cakap pada pemberita hari ini adalah sidang media dibuat oleh rakyat, bukan oleh mana-mana NGO. Sebab ini concern rakyat, terutamanya orang Melayu lah. Tapi biasanya pemberita nakkan nama. Dia tak suka nama rakyat. Jadi saya namakan nasionalis. Nasionalis lah. Bagi mudah. Sebab pemberita selalu dia nak nama. Jadi hari ini adalah semua ni golongan nasionalis. Nasionalis ni, kalau kita tengok kamus, dia membawa definisi iaitu semangat memperjuangkan, mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Jadi kita namalah untuk memudahkan pemberita buat. Saya bukan pengurusi, saya hanya sebagai penyambung lidah. Syekh Karim, penyambung lidah pada suara rakyat yang prihatin terhadap perkembangan yang berlaku sejak akhir-akhir ini yang kita lihat semakin hari semakin melampau. Baik, saya akan bacakan kenyataan media. Dan lepas ini saya akan bukalah pada rakan-rakan yang lain yang ingin menyuarakan pandangan. Dan kita lepas itu baru kita buka pada kalau ada apa-apa persoalan daripada pihak pemberita sekalian. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah SWT kepada semua rakan-rakan yang secara sukarela bukan paksaan untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ramai lagi nak bersama, cuma pada hari-hari bekerja. Ada yang tengah on the way, ada kat Pencala Link, ada dekat IGN, semua on the way. Tengoklah kalau dia datang tadi. Dan juga terima kasih kepada pemberita daripada Tusan Malaysia, daripada Pertiwi, daripada mana tadi? Senchu. Sebagainya lah, saya pun tak ingat daripada mana. Tak apalah. Terima kasih kerana datang. Dan saya tidak jemu-jemu, melaporkanlah perkara yang sebenar. Apa yang kita nak cakapkan pada hari ini. Mai Cikgu Roslin, mai. Cikgu, mai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nasionalis adalah sebuah gabungan NGO Melayu ingin membantah keras cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Ngah Komeng yang mencadangkan supaya kampung baru Cina di Selangor dan juga di kawasan-kawasan lain seluruh negara untuk dijadikan sebagai tapak warisan UNESCO. Okey. Pertama, cadangan bersifat perkauman totok oleh YB Ngah Komeng ini sepatutnya menggunakan pelantikannya di bawah restu Yang di-Pertuan Agong untuk mempertahankan hasrat dan sumpah institusi tersebut bagi menjaga dan memelihara kepentingan hak yang sah orang Melayu dan pemutera lain warga Malaysia sekalian. Kedua, fokus sepihak Ngah Komeng bukan sahaja menghina serta menconteng arang kepada Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sebagai wakil Raja Melayu, malah membawa tambahan kerosakan imej kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri yang dilihat kerap tunduk kepada desakan kehendak-kehendak agenda perkauman parti DAP di dalam kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Ketiga, tindakan ini juga secara halus menggunakan pertubuhan luar, dalam konteks ini UNESCO, untuk menekan kerajaan bagi mengabsahkan budaya dan bahasa di luar pengiktirafan perlembagaan sebagai satu keutamaan kementerian yang diteraju oleh beliau. Yang keempat,
Bantahan ini dibuat setelah menilai kesan daripada pengiktirafan taraf warisan UNESCO ini di kawasan tanah tersebut terlalu besar dan sangat berbahaya terhadap kedudukan orang Melayu dan tanah orang Melayu. Ada beberapa sebab kerana ianya membahayakan. Yang pertama, tindakan ini akan mengubah dan menukar sejarah bumi Melayu dan akan memadamkan usul asal orang Melayu. Kerana kawasan-kawasan tersebut akan dianggap sebagai kawasan asal atau kawasan peribumi kepada negara. Bukan itu sahaja, penduduk-penduduk di kawasan berkenaan jika diiktirafkan sebagai kawasan warisan UNESCO akan dianggap sebagai orang asal ataupun istilah lain sebagai peribumi ataupun native kepada ruang dan tempat tersebut. Kedua, dengan pengiktirafan sebagai penduduk asal peribumi, mereka boleh mencabar kepribumian penduduk Melayu. Yang akhirnya, penduduk Melayu pula akan diberi ataupun dilabelkan sebagai pendatang di kawasan tersebut. Ketiga, tindakan ini juga adalah salah satu bentuk etnosid, pembunuhan kaum yang licik, iaitu dengan memadamkan warisan Melayu yang sudah wujud ribuan tahun. Yang keempat, sekolah vernacular yang wujud di kampung-kampung baru Cina dengan sendirinya akan diiktiraf sebagai pendidikan asal di negara ini. Walhal ianya dibina oleh penjajah untuk memecah belahkan masyarakat di negara ini. Persoalannya, kenapa tidak memilih kampung-kampung Melayu serta tapak-tapak sejarah tamadun asal Melayu di negara ini sebagai tapak warisan UNESCO, yang mana kita tahu banyak kampung-kampung Melayu, kawasan-kawasan Melayu sudah wujud ribuan tahun. Walhal kampung baru Cina ini hanya diwujudkan sejak 1948, sekitar 70 atau 80 tahun yang lepas. Mana justifikasinya? Sehubungan dengan itu, kami orang Melayu mendesak kerajaan supaya menolak cadangan pemimpin DAP ini, kerana usaha ini jika dilaksanakan dengan sendirinya ia akan memadamkan sejarah dan kewujudan orang Melayu serta institusi Melayu di negara ini. Kami juga menggesa YB Komen dipecat dari jawatan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang disandang kerana menjalankan dasar serta perancangan bersifat perkauman totok dalam kerajaan perpaduan yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertahanan Agong. Dan untuk pengetahuan semua, dalam research kita, tuan-tuan boleh tengok dalam internet, ada 613 kampung baru Cina di seluruh negara. Cuba bayangkan, kalau satu kawasan kita ambil minimal 20 ekar, kita akan ada berapa? 12,000 ekar. Tanah yang akan digezetkan yang tidak boleh dibuat apa-apa, tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dikacau. Walaupun kerajaan nak buat pembangunan. Tetapi, mengikut akta tanah, mana-mana tanah lain yang dibuat pembangunan, kerajaan boleh ambil. Bermakna bahawa kampung-kampung Melayu ini boleh disubjekkan kepada perobohan. Diambil oleh kerajaan.
tetapi tidak boleh dibuat pada kawasan-kawasan yang diiktiraf sebagai warisan UNESCO. Dahlah kita hilang tanah Rizal Melayu puluhan juta. Kita hilang tanah kerajaan yang diceroboh di Raub 4,000 ekar dan kawasan-kawasan lain di Perak dan sebagainya, ribuan ekar. Ini kita akan hilang belasan ribu ekar lagi yang tak boleh nak buat dia apa-apa, yang tak ada justifikasi pun. Akhirnya mereka jadi pribumi, kita pula jadi pendatang. Jadi ini satu dasar yang sangat tidak logik, tidak masuk akal dan sengaja dibuat. Dan kita tahu, kerana apabila duduk di bawah UNESCO, mereka layak mendapat bantuan puluhan juta. Ada yang memberitahu saya mereka boleh dapat 40 juta setahun. Maknanya kampung ini akan terbina dengan begitu cantik dan dijaga, tak boleh dikacau. Walhal kita tahu sejarahnya, kampung ini adalah tempatkan orang Cina dahulu untuk menjaga lagi perkembangan pengaruh komunis. Jadi sebab itu hari ini, saya dan rakan-rakan, saya gelarkan sebagai nasionalis, sebagai saya sebutkan tadi, orang yang cintakan kepada negara. Kita bukan nampak musuh, tetapi kenapa nak ambil hak tanah bumi kita ini? Ini tanah Melayu, tanah orang Melayu. Jangan nak ditukarkan sejarahnya. Jadi sebab itu cadangan ini cadangan yang sangat tidak logik, satu strategi yang licik untuk menukar status negara kita ini. Kalau dulu ditukar daripada tanah Melayu kepada Malaysia, kita dah tukar status itu. Sekarang nak ambil pula lagi tanah itu dari segi fizikalnya. Bagi saya ini, bagi kami, ini sesuatu yang tidak wajar. Dan saya harap ada satu tindakan yang drastik oleh pimpinan Kerajaan Madani ini melihat kedudukan Ngah Komeng, kerana ini bukan sekali tindakan ataupun dasar kenyataan beliau yang boleh memecah belahkan kaum dalam negara ini. Jadi itu statement kami. Jadi saya buka pada sahabat-sahabat lain. Kalau ada yang nak bercakap, kita ada orang hebat, kita ada Profesor Ridwanti ada di sini. Tuan Said Hasan ada di sini. Tuah, sila. Go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Ngah Komeng adalah seorang menteri yang telah bersumpah di atas perlembagaan negara. Dalam perlembagaan negara menyebut orang Melayu adalah pribumi tanah Melayu, Malaysia. Ini adalah termaktub di dalam perlembagaan. Orang Melayu adalah pribumi Malaysia. Ini termaktub di dalam perlembagaan. Usaha yang dibuat oleh, saya tak mau sebut nama dia lah, adalah satu usaha untuk menafikan hak perkara ini. Apabila dia mahu mewariskan, jadikan kampung-kampung Cina ini sebagai tapak warisan. Bermakna dia nak mengangkat penduduk-penduduk itu sebagai pewaris. Jadi kalau pewaris berarti dia pribumi. Dan ini menafikan perlembagaan. Jadi bagaimana seorang menteri yang telah bersumpah dengan perlembagaan melakukan demikian? Dia telah mencabuli sumpah dia sendiri. Jadi kita minta untuk pihak Perdana Menteri untuk melucutkan kedudukan Ngah Komeng sebagai menteri kerana telah melanggar sumpah jawatan. Terima kasih. Tuk, sila Tuk. Saya tengok dia ni macam gila sebenarnya. Tak gila ke buat kerja tak masuk akal? Tak lama esok kita kena minta UNESCO apa ni iktiraf kampung yang Bangladesh ke, yang apa ni Rohingya ke, yang Cina yang 1.2 juta tu pun sama. Jadi saya rasa rakyat Malaysia harus sedarlah dia ni apa karakter dia.
karakter yang tidak berapa stabil. Daripada dulu lagi kerja dia memporak-perandakan persahabatan. Dia tak kenal persahabatan, tak faham persahabatan dia sebenarnya. Mungkin orang Melayu pun tak pandai nak ajar. Tapi boleh, kita ada strategi-strategi tertentu, kita ajar dia. Mari kita pakat elok ajar, pasal kita tak ada penyatuan. Kalau bergaduh, sama-sama kita, pasal benda ni akan mewujudkan pergaduhan. Dan dia tidak membawa kesan yang baik kepada negara. Ada Cina yang bagus, kawan saya ke, menantu saya ke, girlfriend. Jadi kita kena lihat balik supaya perkara seperti ini tidak lagi berlaku. Dan kita minta mungkin perlu mengadu kepada yang di-Pertuan Agong untuk mengajar mereka ini untuk mempunyai santun yang kata orang yang tidak menggugatkan persahabatan kita yang lain-lain. Pasal beruk seekor ni 2-3 ekor lah. Jadi tak pasal-pasal jadi perbezaan kaum, perbezaan pendapat. Jadi saya rasa orang-orang politik seperti sebenarnya tak layak sebenarnya. Dia layak nak wujudkan masalah, ada pergaduhan, pasal dia akan dapat sokongan lagi. Jadi saya rasa semua kita kena lihat daripada sudut itu, dan saya minta juga mungkin di kalangan lawyer kita yang nak buat sesuatu, ya, dan kita mungkin sebenarnya kesilapan kita pun ada, kita tak kaji. Kita kena kaji tengok dia ni siapa. Kok dia pun daripada kampung yang sama, saya tak tahu. Pasal kampung ni yang menyokong setengah-setengah ni menyokong pergerakan komunis. Jadi saya rasa mari kita anggap ini sebagai satu sebab untuk kita bangkit. Kita bangkit dan sedar, jangan mengantuk je dah, cukup-cukup mengantuk orang Melayu. Pun nak kena harap profesor kita ada kat sini ni, kadang-kadang sampai begitu. Kadang-kadang we deserve it. Jadi let's do something. Kita rancang baik-baik, kita pergi kepada beberapa perkara. Sebenarnya ada perkara-perkara yang insya-Allah saya bincang dengan pengurusi kita esok. Ada kaedah-kaedah yang boleh menggugat mereka ini. Dia kena gugat baru dia takut. Kita kena gerunkan musuh-musuh kita. InsyaAllah kita boleh buat. Dah tiba pun masanya. Jadi itulah saya harap, itu pendapat kita ya, di Persatuan Pengguna. Pasal kita pengguna, tapi kita diperguna. Jadi lepas ni kita kena tengok sesiapa kawan-kawan kita yang menghina kita, kita ambil gerakan ya. Jangan lagi beli barang mereka. Kita tengok macam mana, berapa lama dia orang nak tahan. Setuju. Kita tengok. Gerakan boykot ni besar-besaran permulaan. Okey? Kita buat bersama. Okay. Terima kasih. Kemudian Prof. Lepas ni saya sebagai orang Cina pun saya rasa sah. Seorang menteri sanggup bangkitkan perkara sebegini. Darurat pada tahun 1948, sekarang kita tahu 2024, maknanya lebih kurang tak sampai 76 tahun. Maknanya kalau kita masih baru lagi lah. Ada kampung yang telah lebih pada 100 tahun. Kenapa tidak ambil kampung ini sebagai satu kampung contoh untuk diiktiraf oleh UNESCO? Kenapa dan mengapa satu kampung yang baru berusia 76 tahun beria-ria nak jadikan sebagai tapak warisan UNESCO? Dan orang yang sama membangkitkan dulu, ya, pajakan 99 tahun kampung baru Cina negeri Perak supaya diberikan kepada 999 tahun ataupun milik kekal orang yang sama. Dan orang yang sama juga kalau kita pergi ke bandara Taiping, ya, baru-baru ini apabila ulang tahun bandar Taiping, ya, iklan-iklan dia semua ditulis dalam bahasa Cina. Seolah-olah bahasa Melayu ini tidak ada ertinya kepada mereka. Dan kena ingat juga tahun 1948 itu negara ini masih bernama Tanah Melayu. Malaysia, kita membentuk Malaysia 1963. Makna kampung baru itu ketika itu berada di Tanah Melayu. Dah orang sebegini, menteri sebegini tak belajar sejarah ke? Saudara-saudari, terutama akhbar Cinciu ni, lapor baik-baik. Saya tak mahu kita dimanipulate kan macam saya ni resis. Saya tak resis apa. Cina bercakap soal Cina tak resis apa. Kalau orang Melayu kutuk Cina tu nampaklah sikit kan. Tapi kalau saya Cina
menentang bangsa saya sendiri, ada sebab dia. Ya, sebab itu saya hati-hati dengan Sincio ni. Dia selalu suka melaporkan perkara pasal saya kan. Tapi jangan main-main nak twistkan ataupun salah lapor dan sebagainya kan. Saya nak bagi amaran saja kan. Selama ni saya diam saja. Saya nak sebutkan kenyataan ini tidak sepatutnya keluar daripada seorang menteri yang kita anggap sebagai negarawan. Dia kena bercakap soal semua. Dan semua itu berasaskan kepada prioriti juga. Siapa peribumi dia, siapa penduduk asal dan sebagainya kan. Tapi kalau bercakap soal satu kaum saja, kalau kita tengok track record dia, dia seolah-olah represent menteri satu kaum, iaitu bangsa Cina. Sedangkan dia duduk di Malaysia yang asal usulnya ada, sejarahnya ada, peribuminya ada dan sebagainya. Saya setujulah kepada semua cadangan apa yang saudara lontarkan supaya orang sebegini dia tidak layak menjadi menteri. Dan sudah sampai masanya Yang di-Pertuan Agong untuk melihat perkara ini secara serius supaya menteri yang tidak bertindak sebagai seorang negarawan menjaga negara ini dan hanya bercakap soal satu bangsa ini segera dipecat sebab dia boleh menimbulkan ketidakharmonian dan boleh menimbulkan masalah di negara kita ini. Dan menteri sebegini ini kena belajar sejarah. Ya, sebab itu bila kita cakap belajar sejarah ini, keluaran UEC inilah saya minta maaf ni ya, yang tidak belajar asal sejarah asal usul Melayu yang menyebabkan perkara ini berlaku. Sebab itu saya melihat perkara ini bukan saja kita melihat kepada isu yang ditimbulkan, tetapi sejarah yang diajar ya, di sekolah ini, terutama sekolah persendirian Cina ini dikaji balik. Adakah sejarah-sejarah ini sejarah yang telah berlalu pada masa lalu kan dilihat dengan benar ataupun telah ditwist ataupun diputar belitkan dan sebagainya. Sebab sejarah Kampung Baru ini terlampau baru. 1948 bagi menempatkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan itu kawasan komunis. Putih itu orang yang kurang pengaruh komunisnya. Tapi itu bukan bermakna komunis tidak ada. Ya, sebab itu lihatlah perkara ini secara serius. Dan saya merayu pada pihak menteri sebegini. Perkara sebegini jangan timbulkan. Saya sebagai orang Cina pun rasa tak selesa, rasa malu kan. Dan saya yakin ramai di orang Cina yang tidak sehaluan dengan mangkuk ni kan. Tapi nak macam mana kan, ya, kita pun tak faham kenapa dan mengapa orang sebegini yang terus dikekalkan walaupun bantahan demi bantahan telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang bukan Islam. Semuanya bantai Komeng, kesian kat dia juga. Saya lebih minat nak bantai pemimpin Melayu sendirilah. Dia menteri Cina memperjuangkan hak atau kepentingan bangsa dia. Itu adat. Itu nampak dia buat kerja untuk kaum dia, bangsa dia. Mana pemimpin Melayu kita? Tak sama kita. Kita selalu bersuara tentang kita, tentang Melayu. Tapi pemimpin-pemimpin politik kita mana? Dah berapa hari dah Komeng punya kenyataan dan bukan sekali, banyak kali. Tak ada pemimpin kita pun menyanggah dia. Mana Presiden Bersatu? Mana Presiden UMNO? Mana Presiden PKR? Presiden PAN? Presiden PAS? Tak ada buat kenyataan pun. Dalam isu yang biadab pemimpin-pemimpin Cina ni, mereka perjuangkan hak mereka dah tentu. Kita ni, pemimpin kita ni, menggadaikan kepentingan kita. Habis satu persatu tanah orang Melayu pun hilang. Bukan pemimpin Cina yang buat, pemimpin Melayu sendiri. Itu kampung yang dekat Wangsa Maju tu. Seko Batang Hidung, pemimpin Melayu pun tak ada pergi sana. Yang level tinggi. Tengok Raub, kaum dia punya tanah, walaupun ceroboh. Bila Kajang ambil balik, pemimpin semua turun. Pemimpin bukan Melayu. Pemimpin Melayu sendiri yang hilangkan kepentingan Melayu. Sibuk nak bincangkan isu Kongres Melayu, batalkan Kongres Melayu. Bincang pasal presiden punya, bekas presiden punya hukuman. Bukan bincang pasal Melayu. Tak bincang pun pasal komen isu. Lebih pada bincang rebut kuasa. Tengoklah pemimpin-pemimpin Melayu sekarang berebut kuasa, pemimpin Cina ambil kesempatan. Kita duk pantai pemimpin Cina. Pemimpin Melayu yang salah.
Pemimpin Melayu yang jual segala benda kepentingan Melayu. Ini kampung cincin baru di Gombak. Gelisah nak kena ambil tanah. Pasal UCRL. Ada kawasan Cina diambil untuk bangunkan ECRL. Ada. Semua laluan kena tanah orang Melayu. Tak diganti dulu. Tak dibuat pembangunan baru untuk orang kampung duduk. Main ambil saja. Ini yang kita NGO Melayu patut bisingkan. Cina memang Cina. Kalau kita jadi minoriti pun kita akan perjuangkan hak kita. Walaupun pemimpin kerajaan bukan Melayu. Kita akan perjuangkan orang Melayu. Dia pun gitu. Jangan salahkan dia. Tapi hanya nak beritahu kepada PMX, menteri-menteri dia ada terlalu biadab sekarang yang boleh membuatkan huru-hara negara satu hari lagi. Kerana biarkan orang macam ni lama bersuara, orang Melayu ada sejarah dia. Sampai masa sesuatu boleh berlaku. Itu yang diajak oleh Datuk Nadim. InsyaAllah kita akan buat, kita lebih agresif dalam isu boycott, Datuk. Supaya masyarakat Cina menyerang sendiri pemimpin mereka yang tidak tahu asal-usul. Tak bertanggungjawab dan mencetus suasana yang tidak bagus dalam negara kita. Sekali lagi kita kena ingatkan pemimpin Melayu kita. Mereka lah punca segala huru-hara dalam negara kita ni. Berebut kuasa. Orang lain ambil kesempatan. Sekian. Okay, siapa lagi saya nak biarkan ini kita ni open ini tidak ada, saya bukan pengurusi. Kita terus kepada point. Sebenarnya isu apa ni Kampung Baru Cina ni adalah berdasarkan kepada dasar keberadaan negara. Sebelum kita ke UNESCO, kita nak kategorikan Kampung Baru Cina di bawah mana? Tidak ada dalam ni. Ini 2021. Okey, dalam UNESCO punya pentarifan budaya dia ada dua. Satu ketara dan tak ketara. Okey. Yang ketaranya baru 4 di Malaysia ni, baru 4. Pertamanya Lenggong, Gua Mulu di Sarawak, Georgetown Pulau Pinang, dan lagi satu tak ingat, dan ada lagi 4 tengah queue nak masuk. Okey. Dan tidak ada juga cerita kampung baru ni tidak ada. Kan? Kemudian tidak ketara, Gondang Sayang, Pantun kita berkongsi dengan Indonesia. Silat, Mak Yong dan beberapa lagi. Ada 6 elemen yang dikategorikan di UNESCO. Jadi sebenarnya peranan menteri yang mencadangkan benda ni sebenarnya tidak berkaitan dengan kementerian dia pun. Dalam hal ni dia berkaitan dengan Kementerian Pelancongan, MOTEK. MOTEK kategori ni di bawah MOTEK. MOTEK yang akan buat submission. Jadi apakah peranan menteri yang mencadangkan Kampung Baru Cina ni diletakkan di bawah warisan UNESCO ni? Ini masalah dia. Kenapa berlaku macam ni? Jadi adakah berlaku pertindahan antara kementerian-kementerian yang terlibat? Saya rasa pegawai-pegawai ataupun yang terlibat dalam kementerian sepatutnya lebih mengetahui benda ni dan lebih perlu menjelaskan kepada menteri yang mencadangkan benda ni. Sebenarnya peranan dia orang ni lebih penting dari menteri yang hanya bercakap tanpa berdasarkan apa-apa. Dan kita tidak boleh lagi daripada dasar kebudayaan negara, DAKEN 2021. Semuanya ada dalam ni. Lengkap, teras dia semua dalam ni dah. Agama, budaya semua dah dalam ni. Kenapa kita nak ubah benda tu pergi benda-benda yang tidak berkaitan? Sekian, terima kasih. Jelas lah, Puan Zara. Ada Puan Zara. Apa ni? Dibuat apa-apa di atasnya ataupun kena kembali kepada negeri ini. Saya telah buat kajian komprehensif tentang Kampung Baru Cina ini selama lebih 10 tahun dan saya telah bangkitkan dalam banyak ceramah saya. Satu orang pun tak ambil pusing tentang Kampung Baru Cina ini.
supaya nombor satu, kebanyakan kita kena buka balik, kita pergi tingkat negeri buka balik the strong room. Strong room tu ada mencatatkan nama-nama orang yang dapat kampung baru Cina, ya. Dan jika mereka jual kepada orang lain, kita boleh rampas balik. We have the local standard. Negeri boleh have the local standard untuk rampas balik. Itu nombor satu. Nombor dua, kampung baru Cina ini kita boleh bangkitkan sebagai rumah bangsa murah untuk orang-orang miskin. Ya, kalau kita nak bandingkan kampung Melayu Cina ni, baru Cina ni yang dapat tanah berbanding orang Melayu pada zaman itu daripada 1948 sampai 1953, kita dapat zero tanah. Orang Melayu tak dapat. Orang Melayu lebih daif pada orang imigran yang datang. Orang imigran semua dapat tanah. Ya, jadi saya ada dia punya bahan bukti. Jadi saya dah buat kajian, ada bahan bukti, ada manuskrip, ada documentation. Kita kena buka all the strong room, check balik semua siapa yang dah jual tanah tu. Kita dah dapati banyak orang yang dapat tanah tu dulu, ya, daripada 3 ekar sampai ke 1 ekar, 2 ekar satu orang sudah menjadi multi-millionaire. Dan dia jual tanah tu, jual. This is wrong. Tanah tu ni tidak boleh dipajak, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar hak milik, is void. Ya, seorang pun tak bincang, semua tak tahu pasal ni. Saya rasa pemimpin pun tak tahu pasal ni. Jadi kita kena buka kertas kerja khas untuk tanah liat Melayu ini. Macam mana kita nak buat satu report status dia macam mana hari ni. Ya, siapa yang punya tanah tu hari ni. Ya, saya banyak kita dah tengok bangunan besar-besar atas tanah tu. Atas dasar apa tu yang dia buat, kita kena ambil tahu tu. Sekian. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Asma Ahmad daripada Parti Putra, Presiden Putra. Saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Pendidikan sebagai Pegawai Taksir Diplomatik dan pernah memegang jawatan Setiausaha Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia. Sebenarnya Sukum itu di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi kita tak dengar apa-apa daripada Kementerian Pendidikan. Kita tak dengar apa-apa dari Kementerian Pelancongan, tiba-tiba perkara ini meletup. Jadi saya melihat perkara ini lebih pada musyaf politik yang tidak sepatutnya digalakkan. Kalau nak buat betul-betul. Kita hidup bermasyarakat, berkomuniti, kata kerajaan madani. Tapi kalau dah huru-hara macam ni, ini mengikis konsep madani tu. Tak malu ke dia? Sebagai menteri dia patut malu, patut meletakkan jawatan, patut menyahut seruan kita, dia letak jawatan. Sebab dia tak ikut SOP, prosedur. Suatu perkara nak dibuat, naklah dengan cara yang telus, dengan baik. Semua orang patut dirujuk. Kalau dulu orang putih, jahat orang putih, dia buat referendum. Tapi baiknya orang Melayu, kita benarkan pada masa itu di bawah British, Raja Melayu benarkan kampung baru ini wujud. Tapi sekarang ni kampung baru ni tak nampak macam ciri-ciri kampung baru. Pemikiran ni masih lagi pemikiran lama. Ideologi lama tu masih ada lagi kat situ. Ini yang saya takut ni. Jadi itu bahaya. Saya berani cakap, kalau betul kamu nak komunis, cara sosialis, milik negara kan tanah yang telah orang Melayu bagi. Boleh tak? Kalau betul itu perjuangan komunis apa? Memilik negara kan. Semua harta. Orang kaya nak bantu orang miskin. Itu yang berlaku di negeri Cina. Tapi orang-orang kampung baru ni dulu sebahagiannya daripada negeri Cina. Nak elakkan mereka daripada dihasut oleh komunis, ditempatkan di kampung baru. Mereka tu orang-orang baik, bukan orang jahat. Dan sebahagian lagi ada yang jahat tu kita letakkan di tempat yang khas. Jadi dapatlah kita, orang putih dululah, orang British tu nak mengawal orang ideologi komunis. Tapi minta-mintalah orang-orang Cina di Malaysia ni sedar. Sedar supaya jangan terikut-ikut cara DAP ni. Kalau profesor orang Cina, dia kata dia orang Cina. Saya pun bapak saya Cina juga dulu. Sudah. Ni alumni. Boleh jang Melayu. Ni alumni. Saya dulu pernah ke Beijing.
Oh, hijau Melayu. Saya kalau nak debat dengan orang Cina, saya boleh debat orang putih dengan bahasa Cina. Tapi nak jelaskan benda ni lah. Supaya kita dah duduk di sini, kena bersyukur dengan orang Melayu. Orang Melayu ni cukup baik. Tapi dia pemalas. Macam Presiden Perkasa kata tadi. Dia malas tak kuasa. Bukannya malas, tak kuasa. Tak kuasa nak gaduh. Orang Melayu daripada dulu. Kan? Kalau orang Melayu ni jahat, banyak dah kes halau orang balik. Tak kisah. Kita tak pernah halau orang. Tak pernah. Jadi kenalah berterima kasih dengan orang Melayu. Kampung baru ni, tengok. Lebih mundur daripada kampung-kampung baru. Sebab British dulu dia bagi kemudahan banyak di kampung baru. Saya pun pergi ke kampung baru. Sekincan. Nak sekolah yang baik. Tak pasar yang baik. Dan sebagainya. Elektrik ada. Kami pindah. Bapak saya pindah dari Sungai Besar ke Sekincan. Ada elektrik. Kampung tak ada. Macam tu sekali orang putih bagi kat kampung baru. Syukurlah. Syukur. Tapi nak jadikan UNESCO ni, ini perkara yang tak kena. Dia tak ada historical value. Macam kerajaan Melaka, Pulau Pinang. Tak ada. Jadi malulah menteri, seorang menteri yang utara ni patut berasa malu. Kalau saya letak jawatan. Saya daripada Parti Putra tak segan tak mendesak dia. Seperti juga desakan tuan-tuan orang tadi saya dengar supaya dia letak jawatan. Sekian. Okey, cepat sikit Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Izzat Johari daripada Nationalist juga. Kita bersama. Pertama sekali, seperti yang sedia maklum, kita nak bagi tahu bahawa pengumpulan kita berhimpun kita pada pagi ini adalah kerana kita jelas menentang seorang menteri yang mencabuli Perlembagaan Persekutuan. Ini yang pertama. Ini jelas kerana dia mencabuli. Kalau dia tak cabul, kita pun tak nak duduk kat sini. Sebab dia cabul, dia ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah Kampung Baru ni kita nak cadangkan supaya pihak kerajaan kaji balik keseluruhan Kampung Baru Cina yang ada dan diperjelaskan laporan penuh bagaimana diperkurniakan tanah Kampung Baru Cina ni. Nak diperjelaskan balik mana status dia, siapa yang penerima, siapa yang dapat dan jumlah keseluruhan perlu dijelaskan oleh Menteri KPKT. Ataupun timbalan dia lah sebab kita nak suruh dia letak jawatan. Jadi kita nak pastikan benda ni kita jelas dan telur. Dan kita sebagai orang Melayu, dan saya pun nak bagi tahu juga, kita ni alumni lah. Saya pun separuh Melayu, separuh Cina. Jadi saya berhak lah nak bercakap pasal orang Cina juga. Tak, muka Cina kot, saya buka je mata Cina terus. Tapi nak cerita. Ramai Cina dalam ni. Ramai. Melayu semua. Jadi nak ceritanya, masalah dia ialah apabila orang Melayu dah memberikan kerjasama dan juga toleransi. Jadi kalau orang Cina tak nak bukan orang Cina semua. Ni yang seko ni yang beruk ni. Bukan semua. Kita pun ada kawan Cina yang baik. Dan diorang pun harmoni, tak ada masalah. Dan kita nak benda ni jelas. Ni yang pertama. Yang kedua, rentetan daripada Kampung Baru Cina ni, saya nak maklumkan kepada semua juga, ada usaha-usaha selain daripada yang Dr. Ridwanti sebut tadi. Orang yang sama juga telah menegaskan untuk meletakkan 999 tahun bagi tanah-tanah Cina yang ada dalam Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, di Petaling Jaya juga daripada perempuan, siapa nama perempuan politik tu? Teresa Kok. Dia dah panggil 800 lebih orang Cina untuk dapatkan ketetapan tanah di Petaling Jaya. Jadi ini salah satu. Dan satu lagi, ada beberapa nama yang saya dapat baru-baru ni yang dalam proses nak tukar nama. Belum lagi. Sekarang kita nak mencegah. Antaranya Bangsa Sok. Nama asalnya Kerinci. Sekarang ni memang masih Kerinci lah. Dalam alamat bila air masih lagi Kerinci. Tapi dalam proses. Kalau perasan, pergi kat Bangsa, semua dia tulis Bangsa Sok. Dah tak ada dah. Kerinci tak ada dah. Yang kedua, Cyber Sok. Duta North, Bestari Jaya, Ceras South, Damansara West, Southville City, Seremban Selatan, North Kiara, Kiara East, KL North Aruya, KL South West. Macam dah sampai London dah. Ini semua nama-nama yang bakal akan ditukar perlahan secara doktrinisasi. Iaitu dia tukarkan bahasa Melayu kepada bahasa Cina, bahasa Inggeris untuk memanipulasi. Dan kita juga nak menuntut KPKT ni untuk tukar balik semua nama-nama jalan dalam negara ni kepada nama Melayu. Kenapa nak tukar nama Cina?
Dan kita nak pastikan KPKT ni, tolonglah pegawai kerajaan, korang orang Melayu lah majoriti. Ataupun rasa dah nak azab yang kedua. Sekarang azab pertama, lepas ni pencen tak ada, bagi yang baru. Tunggu azab kedua, yang sedia ada tak ada pencen. Tunggulah. Buat kerja sekarang atau korang akan merana lepas ni, dan korang pun duduk belakang sekali yang kita buat PC sama-sama. Terima kasih. Okey, saya buka pada apa-apa soalan kalau ada. Lepas ini kalau yang lain nak bercakap boleh interview personal diorang lah. Kita nak habiskan di sini dah ambil masa panas sikit. Saya buka kalau ada soalan mana-mana. Kalau tak ada kita habiskan dan saya bukalah pada mana-mana yang nak interview individu boleh interview. Ada soalan tak? Minat jengkong, tak ada soalan. Okay, kalau tak ada terima kasih saya ucapkan pada pemberita kerana datang pada hari ini dan saya persilakan untuk interview mana-mana yang tak sempat nak cakap. Semua nak bercakap belakang ni. Satu je. Okey. Menyambung apa yang dicakap oleh bijak-bijak pandai tadi. Saya mengingatkan kepada pemimpin Melayu, tegurlah sikit pada pemimpin Cina ni. Itu yang penting. Sekarang ramai maju hari 222 hari boleh seorang tak ditegur dia. Telefon boleh, WhatsApp dia. Kamu jangan main isu ini. Nanti orang Melayu marah. Itu pun tak boleh. Apa masalah? Bukan masalah ngaku ambil. Saya pujilah dia. Bagus. Tarikkan bahasa termasuk Kak Raup. Apa nama ngaku Ahab. Sanggup pergi tahan polis. Pelaga apa semua. Kerana saking. Aku ada situ. Hebatlah dia. Inilah PP Cina yang terbaik. Dua orang ni. Ngaku Ahab. Rumah Sawako. Dan ngaku ambil. Dia cuba try. Betul kata di Presiden apa jadi Pakatan. Baik itu yang aku nak cakap. Dia aku kata sama tadi aku nak cakap tu. Pemimpin Melayu yang lemah bangkit pemimpin Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.